like a Hellcat. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan ya kepada semua para pelajar. Hari ini kita akan sambung tajuk kita ya, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Kali ini kita fokus kepada bahagian yang kedua, iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, apakah dia peredaran bumi? Bumi kita beredar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap mengikut arah lawan jam. Okey, ini rajah ya, rajah yang menunjukkan bagaimana bumi kita beredar mengelilingi matahari mengikut orbit yang telah ditetapkan mengikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa selama 365 1/4 hari atau bersamaan dengan 1 tahun. Okey, kita lihat pula apakah kesan-kesan yang berlaku, apakah kesan-kesan yang timbul akibat daripada peredaran bumi. Ada dua kesan yang berlaku. Yang pertama kita lihat berlakunya kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Okey, itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, berlakunya kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Okey, kita lihat gambar rajah. Okey, gambar rajah yang pertama menunjukkan fenomena di mana berlakunya gerhana bulan, dan gambar rajah yang kedua pula adalah satu fenomena gerhana matahari. Okey, kejadian 4 musim yang berlaku di kawasan yang beriklim sederhana. Ada 4 musim ya. Musim yang pertama adalah musim bunga. Okey, kita lihat gambar. Pada ketika ini, keadaan yang berlaku di kawasan yang beriklim sederhana, semua pokok, tumbuh-tumbuhan akan berbunga dengan beraneka warna dan cantik sekali ya. Kalau kita pergi ke kawasan tersebut. Okey, pada peringkat yang kedua pula, berlakulah musim panas. Pada fasa yang kedua, bila bumi kita beredar kepada bahagian yang kedua, berlaku pula musim panas. Biasanya pada musim panas ini, kalau di kawasan beriklim sederhana, penduduk di sana akan bercuti, sekolah pun bercuti, biasanya game-game seperti bola sepak pun akan stop pada ketika tersebut dan mereka akan pergi ke pantai untuk berkelah dan sebagainya. Okey, yang ketiga berlaku pula musim luruh. Pada ketika ini, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan akan menggugurkan daun. Okey, seterusnya bumi kita akan beredar lagi ke fasa yang keempat, iaitu musim sejuk. Pada ketika ini, kerpasan turun dalam bentuk salji. Suhu pun akan jadi semakin sejuk pada fasa tersebut. Okay, jadi ada 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Okey, ini adalah gambar rajah bumi ya. Ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita lihat peringkat yang pertama dikenali sebagai ekinok musim bunga. Pada peringkat ini, biasanya dia berlaku bermula pada 21 hari bulan Mac pada setiap tahun. Pada ketika ini, cahaya matahari memancar tepat di garisan khatulistiwa, iaitu garisan yang memisahkan hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Bermakna matahari berada di tengah-tengah bumi. Okey, kemudian bumi akan beredar ke peringkat yang kedua. Peringkat tersebut dikenali sebagai solstis musim panas. Biasanya dia bermula pada tarikh 21 hari bulan Jun pada setiap tahun.
Okey, pada ketika ini matahari berada di hemisfera selatan, iaitu tepat di garisan sartan. Okey ya. Kemudian bumi akan beredar lagi ke peringkat yang ketiga, iaitu pada peringkat ini dikenali sebagai equinox musim luruh. Okey, biasanya dia bermula pada 23 September pada setiap tahun. Okey, kali ini dia sama dengan equinox musim bunga. Kali ini matahari berada tepat di garisan khatulistiwa. Sama macam equinox musim bunga 21 hari bulan Mac yang tadi kita tengok. Okey, peringkat yang terakhir dikenali sebagai solstice musim sejuk. Okey, biasanya dia bermula pada 22 Disember pada setiap tahun. Okey, kita lihat cahaya matahari. Kali ini matahari berada di garisan jadi, iaitu garisan yang terletak di hemisfera selatan. Okey, yang kita lihat ya, bumi beredar, ada 4 peringkat dan pada setiap peringkat dia berubah-ubah kedudukan matahari di bahagian bumi. Ini akan menyebabkan berlaku fenomena-fenomena 4 musim tadi. Okey, kita lihat dengan lebih detail pada slide yang berikutnya. Kita lihat yang pertama, equinox musim bunga yang bermula pada setiap 21 hari bulan Mac. Okey, pada ketika ini matahari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Okey, lihat gambar rajah. Okey, itu anak panah menunjukkan garisan khatulistiwa, garisan lintang kosong darjah yang memisahkan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, pada ketika ini bahagian utara mengalami musim bunga. Okey, utara musim bunga, manakala hemisfera selatan pula mengalami musim luruh. Okey, lihat gambar rajah. Bahagian selatan mengalami musim luruh. Okey, disebabkan matahari berada di tengah-tengah bumi, iaitu di garisan khatulistiwa, maka hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Okey, kita lihat peringkat yang kedua pula. Iaitu peringkat yang kedua ini dinamakan solstice musim panas yang bermula pada 21 hari bulan Jun pada setiap tahun. Okey, pada ketika ini matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan, iaitu garisan 23,5 darjah utara. Okey, lihat anak panah yang menunjukkan garisan sartan, iaitu garisan yang terletak di hemisfera utara. Okey, apa yang berlaku? Kita lihat kawasan hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Kenapa utara panas? Sebab matahari sekarang berada di hemisfera utara. Jadi kawasan hemisfera utara mengalami musim panas. Lihat gambar rajah ya. Utara musim panas, manakala di bahagian selatan mengalami musim sejuk. Okey, di hemisfera utara, dia mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding pada waktu malam. Disebabkan matahari berada di utara, jadi kawasan utara mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding pada waktu malam. Okey, berbeza dengan hemisfera selatan, ia mengalami waktu malam yang lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Terbalik ya. Kalau di utara, siang lebih panjang. Tapi kalau di selatan, malam pula yang lebih panjang. Okey, kutub utara dan kutub selatan pula macam mana? Kita lihat kutub utara mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan mengalami 24 jam malam. Sekarang kita lihat yang ketiga, iaitu equinox musim luruh yang bermula pada setiap 23 September pada setiap tahun. Okay, pada ketika ini matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Okay, lihat anak panah pada gambar rajah, dia menunjukkan arah pancaran matahari, iaitu berada di garisan khatulistiwa, garisan lintang kosong darjah. Okey, apa yang berlaku? Di sini kita lihat hemisfera utara mengalami musim luruh.
Okey, utara musim luruh. Lihat gambar rajah. Manakala hemisfera selatan pula mengalami musim bunga. Okey, tengok musim bunga. Okey, akhir sekali hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami siang dan malam yang sama panjang. Okey, apabila matahari kembali berada di tengah-tengah, iaitu di bahagian garisan khatulistiwa, maka hampir semua kawasan di permukaan bumi siang dan malamnya sama panjang. Keempat, solstice musim sejuk yang bermula pada setiap 22 Disember. Pada ketika ini matahari tengah hari tegak di atas kepala, iaitu di garisan jadi, garisan lintang 23,5 darjah selatan. Okey, di mana garisan jadi? Kita lihat nak panah. Okey, dia menunjukkan kedudukan garisan jadi yang terletak di hemisfera selatan. Okey, apa yang berlaku? Hemisfera utara akan mengalami musim sejuk, manakala hemisfera selatan pula mengalami musim panas. Okey, utara sejuk, selatan panas. Kenapa jadi macam tu? Sebab matahari sekarang berada di hemisfera selatan. Jadi hemisfera selatan pula yang musim panas, hemisfera utara musim sejuk. Waktu siang di hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Manakala hemisfera utara pula waktu malamnya pula lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Terbalik pula. Sekarang ni di hemisfera selatan pula waktu siangnya lebih panjang sebab matahari berada di selatan. Manakala bahagian utara pula waktu malam adalah lebih panjang berbanding waktu siang. Okey, kutub utara, kutub selatan. Kali ini kutub selatan mengalami 24 jam siang, manakala kutub utara pula mengalami 24 jam malam. Okey, itu 4 musim yang berlaku. Okey, baik, sekarang kita lihat pula kesan yang kedua, iaitu gerhana. Gerhana ada dua, satu gerhana bulan dan yang kedua adalah gerhana matahari. Okey, kalau kita lihat gambar rajah dekat bawah tu, itu adalah fenomena gerhana bulan. Dia semakin hilang, tenggelam akibat bayang-bayang bumi. Macam mana dia berlaku? Okey, kita lihat. Fenomena ini berlaku apabila kedudukan matahari, kedudukan bulan, kedudukan bumi berada dalam satu garisan lurus. Okey, lihat gambar rajah. Matahari berada di sebelah kiri, bulan berada di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya adalah bumi kita. Okey, pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Okey, cahaya matahari yang nak terpancar ke bulan terhalang oleh bumi. Jadi, yang sampai ke bulan adalah bayang-bayang bumi. Fenomena ini kita panggil sebagai gerhana bulan. Okey, keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Ya, kita boleh lihat gambar rajah. Apabila masuk ke kawasan umbra, maka bulan akan jadi gelap sebab bulan cahaya matahari terlindung oleh bumi. Maka terjadilah apa yang kita panggil sebagai gerhana bulan. Okey, yang terakhir iaitu gerhana matahari. Bagaimana gerhana matahari berlaku? Okey, gerhana matahari berlaku bila kedudukan matahari, kedudukan bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Okey, lihat gambar rajah. Okey, matahari di sebelah kiri, bumi di sebelah kanan dan di tengah-tengahnya pula ada bulan. Kedudukan bulan akan menghalang cahaya matahari sampai ke bumi dan ada kawasan yang terlindung oleh bayang-bayang bulan. Okey, kita lihat bila matahari memancar ke bumi, ada bahagian yang kena cahaya matahari, ada bahagian yang terlindung dan tak kena cahaya matahari, terlindung oleh bulan. Jadi kawasan yang terlindung tu akan mengalami fenomena yang kita panggil sebagai gerhana matahari. Okey, gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil dari bumi. Okey, kita lihat gambar rajah.
Ada bahagian yang kena, ada bahagian yang tak kena. Sebab apa jadi macam tu? Sebab saiz bulan lebih kecil daripada bumi. Jadi hanya bahagian yang terlindung sahaja yang mengalami gerhana matahari. Okey, gerhana pula ada dua bahagian yang kita panggil sebagai gerhana separa, iaitu kita lihat di zon penumbra. Tengok anak panah. Okey, di bahagian tersebut berlakunya gerhana separa. Maksudnya gerhana matahari tidak berlaku secara penuh, mungkin separuh sahaja. Okey, yang penuh adalah di kawasan zon umbra. Kita lihat anak panah. Okey, di kawasan yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut, siapa-siapa yang berada di kawasan tersebut akan mengalami gerhana penuh. Maksudnya cahaya matahari akan terlindung secara keseluruhan. Dia akan jadi gelap seperti pada waktu malam. Kawasan tersebut dipanggil kawasan gerhana penuh, iaitu di zon umbra. Okey, cikgu rasa itu saja. Okey, lihat gambar aja ya. Ini adalah gerhana penuh. Bila berlaku macam tu, biasanya berlaku di zon umbra. Okey ya. Okey. Okey ya, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam bab yang berikutnya di pertemuan akan datang. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Sekian, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua kerana sudi menonton video cikgu sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.